Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang Di-Pertua, sebelum saya meneruskan jawapan, izinkan saya untuk menjawab soalan oleh YB Ceras pada hari ini bersekali dengan 12 soalan lain kerana ia menyentuh perkara yang sama, iaitu soalan nombor 47 oleh YB Jerlun, soalan nombor 59 oleh YB Lahad Datu, dan soalan nombor 69 oleh YB Balik Pulau bertarikh 20 September, soalan nombor 1 oleh YB Jerantut dan soalan nombor 19 oleh YB Dungun bertarikh 23 September, soalan nombor 9 oleh YB Libaran, soalan nombor 66 oleh YB Tangga Batu dan soalan nombor 56 oleh YB Taiping bertarikh 29 September. Soalan nombor 1 oleh YB Parit, soalan nombor 29 oleh YB Kinabatangan dan soalan nombor 70 oleh YB Teluk Intan bertarikh 5 Oktober serta soalan nombor 12 oleh YB Hulu Selangor bertarikh 11 Oktober. Tuan Di-Pertua, seperti yang berhormat sedia maklum, penularan wabak pandemik COVID-19 telah menjejaskan bukan sahaja ekonomi dan sektor pelancongan di Malaysia, malah di seluruh dunia. Sektor pelancongan bukan hanya meliputi hotel dan penerbangan sahaja. Rantaiannya juga adalah luas, termasuk sektor peruncitan, makanan dan minuman ataupun F&B dengan izin, acara perniagaan ataupun bisnes BE dan sebagainya. Sebagai industri yang berorientasikan mobility, pelancongan adalah salah satu sektor ekonomi yang paling teruk, terkesan dan mengambil masa yang lebih lama untuk pulih, terutamanya dengan pelaksanaan 3 Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP di Malaysia. Anggaran kerugian daripada pendapatan pelancongan pada tahun 2020 adalah ringgit Malaysia 135 bilion. Jumlah ini dianggar terus meningkat pada tahun 2021, lebih-lebih lagi dengan pelaksanaan PKP yang masih diteruskan. Kerajaan telah menyediakan pelbagai bantuan bagi meringankan kepayahan penggiat industri pelancongan melalui pakej-pakej rangsangan ekonomi yang telah diumumkan seperti Pemerkasa dan Pemulih. Antaranya ialah geran bantuan khas secara one-off kepada penggiat-penggiat industri seperti syarikat pengendalian pelancongan berlesen dengan MOTEC, ejen MM2H, pemandu pelancong, pengendali inap desa di bawah program pengalaman homestay Malaysia MOTEC, serta pengusaha spa dan pusat urutan kaki yang berdaftar dengan MOTEC. Antara contoh bantuan lain yang turut diberikan adalah seperti pelanjutan diskaun bil elektrik kepada penggiat industri, pengecualian cukai pelancongan dan cukai perkhidmatan kepada pengusaha hotel sehingga 31 Disember 2021 dan skim subsidi upah. Selain itu pula, MOTEC sendiri turut telah melaksanakan inisiatif-inisiatif bukan keuangan untuk membantu syarikat pengendali pelancongan. Antaranya dengan memberi beberapa kelonggaran kepada syarikat pengendali pelancongan bagi membantu penggiat industri pelancongan seperti kelonggaran berkaitan kompaun, pengecualian fee kepada pengusaha pelancongan dan kelonggaran syarat lesen kepada pengusaha pelancongan. Semua bantuan ini telah memberi manfaat kepada 5,340 syarikat pengendali pelancongan yang berlesen di bawah MOTEC. Sebagai langkah untuk kembali bangkit, MOTEC melalui beberapa siri konsultasi bersama penggiat industri pelancongan telah membangunkan Pelan Pemulihan Pelancongan atau PPP dalam mencari keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesihatan awam. PPP merupakan salah satu usaha berterusan MOTEC dalam mengembalikan keyakinan pelancong terhadap tahap keselamatan di sesuatu destinasi pelancongan selain berusaha untuk memastikan sektor pelancongan negara mampu menjana semula pendapatan secara berterusan selepas pembukaan sektor ini secara berperingkat kelak. Dan di antara fokus PPP Tuan Yang Di-Pertua termasuklah pertama iaitu merancangkan semula pelancongan domestik.
Kedua, membantu mempercepatkan proses pemberian vaksin kepada rakyat tempatan, termasuk petugas-petugas barisan hadapan, sektor pelancongan, seni dan budaya di seluruh negara dalam usaha mencapai imuniti kelompok di destinasi pelancongan popular negara. Ketiga, mempergiatkan kempen promosi Rindu Melancong, Jom Vaksin Dulu, dalam menggalakkan lebih ramai rakyat Malaysia untuk mendaftar di bawah program vaksinasi COVID-19 kebangsaan. Keempat, mengembalikan keyakinan awam untuk melancong dengan mempromosikan Malaysia sebagai destinasi yang selamat, bersih dan sihat. Ini turut dilaksanakan melalui usaha sama MOTAC dengan penggiat industri seperti program pensijilan Clean and Safe Malaysia, program pensijilan Travel Safe and MySafe B Planner. Kelima, memberi keutamaan kepada digitalisasi proses perniagaan menerusi aplikasi teknologi tanpa sentuhan yang selamat dan lancar. Keenam, meningkatkan kemahiran dan kapasiti penggiat industri menerusi program pemahiran semula atau reskilling and upskilling yang berterusan. Ketujuh, melonggarkan atau mempermudahkan peraturan dalam membantu penggiat industri yang terjejas. Dan kelapan, meneroka potensi membuka semula aktiviti pelancongan antarabangsa yang memfokuskan pada segmen produk pelancongan yang berpaksikan alam semula jadi, kawasan luar bandar dan budaya. Sebagai permulaan, Pulau Langkawi telah dipilih sebagai destinasi rintis gelembung pelancongan bermula 16 September 2021. Sekiranya berjaya, insya-Allah kita doakan ia akan berjaya. Lebih banyak gelembung pelancongan yang berpotensi akan diteruskan ke destinasi-destinasi peranginan lain seluruh negara seperti Pulau Redang, Pulau Perhentian, Pulau Pangkur dan Pulau Tioman. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama Yang Berhormat Teras. Terima kasih. Apakah Yang Berhormat Menteri bersetuju dengan saya bahawa pelancongan domestik saja tidak berdaya tahan dalam jangka masa panjang, dan untuk menyelamatkan sektor-sektor pelancongan yang telah dihancurkan oleh wabak COVID, apakah persiapan ataupun roadmap yang telah dirancang oleh kementerian untuk menarik kemasukan pelancong antarabangsa ke Malaysia apabila wabak mereda? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih di atas soalan itu Yang Berhormat. Memang pun kita ada perancangan, cuma kita nak mulakan dengan, sebab itu Langkawi dipilih Yang Berhormat. Pertama, Langkawi dia populasi dia memang besar. Lepas itu dia fokus kepada ke tempat itu saja. Kedua, Langkawi juga mempunyai airport untuk antarabangsa, flight daripada antarabangsa, dan kita telah mengadakan beberapa perbincangan bukan sahaja dengan MOTAC saja tetapi antara agensi. Dan sebab itu Yang Berhormat, apabila Langkawi ini menjadi satu projek yang berjaya, kita akan membukakan interstate travels. Masa ini kita hanya membenarkan intrastate. Insya-Allah interstate travels akan dibenarkan sedikit masa lagi sebab banyak sudah negeri sudah mencapai tahap sampai ke fasa keempat. Jadi sebab itu untuk international memang saya bersetuju. Kalau hanya bergantung dengan domestik saja kita tak dapat sustain Yang Berhormat dengan izin. Tapi insya-Allah dengan pembukaan international nanti yang mana kita telah menyusun atur apakah kriterianya untuk kita membenarkan pelancongan pelancong antarabangsa untuk datang, dan yang akan dijadikan rintis juga ialah Langkawi dahulu, kerana kita akan mengadakan travel bubbles itu dengan Langkawi. Jadi apabila datang daripada misalnya dari luar negara, pelancong ini akan datang pergi ke Langkawi dahulu dan mesti lengkap 2 dos dia dan juga ada kriteria yang lain Yang Berhormat. Jadi saya rasa itu mencukupi untuk setakat ini. Kalau nak detail lagi, insya-Allah kita akan bantu lagi beri jawapan secara detail. Terima kasih. Yang
Muhammad balik. Terima kasih Datuk Yang Bertua, terima kasih Yang Mohd Menteri. Satu penjelasan yang begitu menyeluruh, syabas dan tahniah kepada kementerian yang dah berani mulakan dengan Langkawi. InsyaAllah kita doakan pelancongan di Langkawi ini akan berjaya. Saya ingin menanyakan kepada Yang Mohd Menteri berkaitan dengan apakah rancangan yang telah dibuat khususnya di kawasan luar bandar. Contohnya kami di Baling, kita ada kawasan Ulu Legong, kolam air panas. Persoalan saya, kemungkinan ramai di antara kawan-kawan rakyat di kawasan saya tidak berdaftar dengan MOTEC. Jadi apakah sumbangan untuk mereka, khususnya dalam konteks mereka yang pendapatan utama mereka adalah homestay, dan maklum makcik-makcik jual gerai-gerai kuih-kuih di tepi-tepi kampung persekitaran kawasan tu yang begitu lama, lebih 40 tahun mereka cek makan di situ, hari ini terkesan. Justru saya nak tanyakan kepada Menteri, adakah perancangan untuk bantuan outright grant atau apa-apa bantuan kepada homestay, pemilik-pemilik homestay dan makcik-makcik jual kuih di kawasan Ulu Legong, spesifiknya di kawasan parlimen saya di Baling. Jadi kalau ada, saya jemputlah Yang Berhormat Menteri datang melawat ke Baling. Saya tunggu Yang Berhormat untuk tunjukkan kepada Yang Berhormat Menteri di mana mereka terletak. Untuk makluman Yang Berhormat Menteri juga, semua mereka telah selesai 2 vaksin. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Baling. Terima kasih yang Dipertua. Sebenarnya homestay ni kebanyakannya mereka yang sudah berdaftar dengan MOTEC memang sudah pun menerima grant daripada kita, ada yang one off bantuan kita. Saya nak menjawab yang pertama dulu mengenai produk-produk di luar bandar ini. Sebenarnya masa COVID inilah kita melihat bagaimana produk di luar bandar begitu banyak sekali yang tidak dieksploitasikan ataupun di capitalize oleh kita. Jadi inilah peluangnya Yang Berhormat untuk mengeluarkan hidden gem ini dengan izin. Sebab banyak yang harus kita promosikan dalam negara kita. Dan mengenai mereka yang tidak berdaftar, homestay yang tidak berdaftar dengan MOTEC, silalah hubungi kita untuk berdaftar. Dan oleh kerana itu satu jemputan tadi, insya-Allah boleh saya pergi Semenanjung. Jemputan ni banyak yang belum ditunaikan kerana kita tidak dibenarkan untuk bergerak untuk interstate. Tapi insya-Allah kalau ada nanti bolehlah Yang Berhormat maklumkan pada kita supaya kita dapat susun atur kita punya agenda itu. Jadi insya-Allah program untuk pelancongan untuk luar bandar adalah satu produk yang banyak harus kita promosikan dan sebaiknya menjadi satu produk international juga nanti. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih. Oleh kerana Yang Berhormat Menteri menjawab 12 soalan, saya benarkan lagi satu soalan tambahan Yang Berhormat Muar tadi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya rasa gelembung di Langkawi itu adalah penambahbaikan yang sangat baik. Cuma ada dua perkara yang saya nak tekankan. Saya berharap bahawa gelombong-gelombong lain dapat dipercepatkan kerana dua sebab. Pertama, kita tidak mahu ada kesesakan yang tertumpu hanya di satu kawasan. Kalau boleh tolong percepatkan pembukaan gelembung-gelembung yang lain. Dan yang kedua juga, ia tidak boleh hanya diterhadkan di kawasan pulau-pulau sahaja. Ada banyak kawasan-kawasan lain di Muar, di Kota Tinggi yang juga patut diberikan peluang yang sewajarnya. Di Muar buat masa ini kebanyakan hotel-hotel, hostel, desa ekoturism semua terpaksa ditutup dan dah nak gulung tikar. Saya berharap dalam tempoh masa sebulan 2 bulan ini situasi yang teramat kritikal, dan saya berharap bahawa Yang Berhormat Menteri sangat prihatin dapat bantu juga sektor-sektor yang tidak fokus di kawasan pulau. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Muar di atas soalan tersebut kerana memberi peluang kepada saya juga untuk menjelaskan di sini. Kerana untuk makluman semua, di dalam Dewan Yang Mulia ini sebenarnya hotel-hotel ataupun tempat destinasi sama ada pulau ataupun mainland, mereka dibenarkan membuka destinasi mereka bukan untuk orang luar daripada negeri. Ianya hanya intrastate. Namun begitu, insya-Allah kita akan berbincang dalam 2-3 hari ini untuk membuka interstate. Bila interstate itu dibuka, maka orang luar boleh masuk juga. Kita telah
senaraikan. Okay, we have listed down nama-nama destinasi-destinasi bukan saja pulau, termasuk mainland tu, macam Genting, Cameron, Highlands, Fraser's Hill, dan juga apa-apa lagi destinasi yang boleh menarik minat orang untuk bergerak, sebab pelancongan is all about mobility dengan izin. Apabila mereka bergerak, maka ekonomi kita juga boleh meningkat. Itu yang kita nak. Dan pada masa yang sama, yang hidden agenda kita ialah untuk membantu mereka yang terjejas, terkesan, mereka yang bekerja dengan sektor ini. Ianya amat meluas sekali, maka sama-samalah kita nak membantu keluarga-keluarga yang terkesan dan tak ada dapat pendapatan. So anyway, thank you for that question kerana memberi peluang kepada saya untuk menjelaskan. InsyaAllah will be in these few days. Dengan izin kita akan berbincang mengenai interstate. Ya, terima kasih.